Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sekalian, apa khabar semua? Jadi, akhirnya kita kembali bercerita tentang politik sebab kat sini saya terpanggil untuk mengulas tentang titah kedua Yang di-Pertuan Agong yang sekali lagi menekankan, memberikan nasihat serta menyeru kepada para ahli politik, para MP di dalam Parlimen Malaysia ini untuk sama-sama menyokong belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan pada bulan depan. Dan yang menarik ini merupakan kali kedua yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah sedemikian selepas baginda mengeluarkan titah tersebut ketika memberikan penjelasan yang tak darurat dulu, kalau anda semua masih ingatlah. Dan kali ini tuanku menekankan 100% tentang kepentingan untuk kita sama-sama menyokong belanjawan 2021 ini. Jadi persoalan timbul, adakah tuanku cuba untuk bermain politik, menyebelahi Muhyiddin Yassin dan sebagainya, ataupun tuanku ada agenda lain yang sebenarnya sangat jelas di hadapan mata kita tapi cuba dipesongkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik. Jadi kita kena faham kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bukanlah ahli politik. Baginda ialah pemerintah negara ini secara perlembagaannya. Okey? Di mana baginda ialah orang nombor satu negara ini, ketua negara. Every single thing akan melalui baginda terlebih dahulu. Jadi, selayaklah bagi baginda untuk memberikan sebarang kenyataan ataupun membuat sebarang keputusan yang pada hemat baginda merupakan the best interest of the rakyat. Itu sahaja. Dan ahli-ahli politik ini, para MP, Perdana Menteri dan kabinet-kabinet ini, mereka ini cumanya menguruskan negara ini bagi pihak Yang di-Pertuan Agong selepas mereka ini dilantik oleh rakyat. Itu sahaja. Okey, mereka ini dinaikkan oleh rakyat dan Agong kiranya meletakkan satu kumpulan untuk menguruskan negara ini dengan menyerahkan rakyat untuk memilih siapa yang kau nak wakilkan supaya mereka menjalankan pentadbiran negara ini bagi pihak better. Macam itulah kiranya. Okey. Jadi belanjawan 2021 ini merupakan satu perkara yang sangat penting sebab ini bukan belanjawan yang biasa. Ini bukan belanjawan yang berlaku pada ketika tak ada masalah COVID dan sebagainya. Belanjawan kali ini pastinya turut melibatkan segala jenis dana yang bakal diserahkan kepada rakyat. Seperti bantuan-bantuan, kan? Seperti dana untuk kesihatan dan sebagainya. Banyak lagi perkara yang bakal dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita iaitu Tan Sri Tengku Zafrul. Dan tuanku nampak perkara ini mungkin akan dipolitikkan. Politik dengan macam mana? Iaitu pihak pembangkang akan menggunakan bajet ini untuk menzahirkan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin. Mereka bukan menolak bajet ataupun hendak membincangkan bajet itu dengan lebih baik demi untuk rakyat. Tetapi mereka semata-mata hendak menolak Muhyiddin Yassin, menggunakan bajet ini sebagai undi tidak percaya untuk memberikan tekanan kepada Muhyiddin Yassin bagi membolehkan beliau kehilangan kepercayaan, lalu beliau mungkin terpaksa meletakkan jawatan and worst case scenario terpaksa membubarkan parlimen bagi memberikan laluan kepada PRU yang ke-15. Tetapi dua-dua senario ini tidak ideal untuk negara ini. Satunya ialah ketidakstabilan kerajaan negara ini akibat politiking pihak-pihak tertentu ini akan mengakibatkan ekonomi negara yang sekarang ini tengah berada pada tahap rendah akibat daripada masalah pandemik satu dunia ini boleh menjadi lebih rendah lagi akibat daripada politiking yang tak berkesudahan. Dan yang kedua, sekiranya kalaulah berlaku PRU, itu adalah perkara terakhir yang tuanku mahukan selepas melihat bahana daripada pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Jadi walaupun begitu, mungkin ada pihak seperti Ketua Pengarah Kesihatan, seperti Parlimen Akan Tentera dan sebagainya telah memberikan nasihat kepada Perdana Menteri bahawa darurat pentadbiran adalah jalan terbaik bagi mengelakkan masalah politik ini. Dan memang saya rasa, saya masih lagi berpegang bahawa darurat pentadbiran adalah solusi yang terbaik. Sebab apa? Sebab tak kira siapa pun nak melompat whatsoever, dia tidak akan memberikan impact. Sebab apa? Sebab orang kata apa, benda ini, kerajaan ini berada di bawah pentadbiran Yang di-Pertuan Agong. So, siapa nak lompat ke apa-apa ke, nombor siapa paling banyak ke, dia tak akan bagi impact. Tetapi mungkin tuanku memandang, sekiranya berlakunya darurat pentadbiran, mungkin ianya akan menggusarkan perabur dan sebagainya, dan juga mungkin beberapa perkara yang mungkin kita tak nampak. Jadi tuanku kurang berkenan untuk melaksanakan darurat pada ketika ini. Bukannya tuanku kata tolak habis, tak. Cuma tuanku berpendapat, okey, belum lagi.
Belum darurat lagi, insya-Allah kita pastikan kalau boleh bajet ni jalan. Sebab apa? Sebab bukan untuk sokong UNI sangat, tetapi untuk memastikan segala bantuan, segala dana yang cuba disalurkan, berjaya disalurkan dan bajet ini tidak disalurgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu sahaja. That's why baginda menekankan perkara ini supaya bajet ini tak apalah bagi lepas lah. Macam mana keadaan kau nak bantah sekalipun, bagi lepas dulu. Kita selesaikan masalah kita dulu. Selesaikan masalah negara ni dulu. Dan lepas itu tahun depan kalau tak ada COVID, suka hatilah nak buat apa pun. Itulah bacaan saya pada tindakan yang di-Pertuan Agong pada kali ini. Tetapi macam mana kita lihat, adalah beberapa segelintir daripada orang-orang Pakatan Harapan, termasuk pemimpinnya, ada di sosmed, saya tak nak sebut nama-nama, yang seolah-olah macam masih lagi mahu menggunakan bajet ini untuk orang kata apa, politicking dan sebagainya. Sebagai contohnya, kalau tak menjadi kesalahan saya, seperti yang disebutkan oleh Dr. Kamaru Yusof, kalau tak menjadi kesalahan saya, antara yang seolah-olah menzahirkan sembah derhaka terhadap titah yang di-Pertuan Agong ini ialah ahli Parlimen Pasir Gudang. Kalau tak salah saya lah. Kalau tak salah saya kena ingatkan balik. Tapi saya ingat details dia, iaitu dia berdasarkan kepada keratan media yang menyatakan bahawa ahli parlimen tersebut meminta agar berlaku check and balance ketika pembentangan bajet. Izinkan pembangkang untuk memberikan check and balance sebaik-baiknya. Dalam erti kata lain, kalau pembangkang tolak, itu adalah hak kami. Hak pembangkang untuk menolak. Dan sebagainya. Jadi dari strategi, walaupun betul, itu adalah hak pembangkang untuk menolak atau menerima. Negara ini demokrasi. But sekarang keadaan agak berbeza, bang. Kalaulah bajet itu menang pun, kita pun tak nak kerajaan Perikatan Nasional mempolitikkan kemenangan bajet tersebut sebagai satu tanda bahawa pemerintahan Perikatan Nasional ini diterima ramai dan orang kata apa paling bagus sebab tak ada siapa tolak bajet. Saya pun tak nak benda itu berlaku. Saya pun tak nak ada mana-mana pimpinan Perikatan Nasional yang mengatakan bahawa sekiranya bajet diluluskan pada bulan depan, ini merupakan satu manifestasi sokongan rakyat lah, manifestasi TPN bagus dan sebagainya. No. Saya tak nak dengar perkara itu. Sebab itu juga merupakan satu politicking terhadap bajet. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya tidak mahu bajet ini menjadi medan untuk menyingkirkan sesiapa, seterusnya menjadikan kerajaan negara ini menjadi semakin tidak stabil ketika sekarang. The last thing that we want is another political turmoil. Kita baru sahaja berjaya menurunkan bacaan R0 untuk gelombang ketiga ini daripada 2.2 kepada 1.1. Tolong jangan tambah lagi kepada gelombang yang keempat. Kita minta sangat-sangat kepada ahli-ahli politik ini, tak kira dah ada kerajaan ataupun pembangkang, tolong berhenti politicking. Kita dah nampak dah macam sedikit reda pada ketika sekarang. Macam dah agak reda sikit. UMNO pun dah tak berapa nak bergocoh sangat. Alhamdulillah, mereka menyatakan sokongan pada Perikatan Nasional. Sejauh mana sokongan mereka, itu terpulang pada mereka. Kita tak nampak sikit politicking. Adalah 2-3 ekor yang menyalak, tapi biasalah. Kadang-kadang kalau setakat menyalak 2-3 ekor ni, kita boleh abaikan tepi sikit. Tapi, secara generalnya kita nampak macam keadaan agak reda. Kan? Tetapi, kita tak nak keredaan ini berubah menjadi kacau bilau ketika pembentangan bajet nanti. Tolonglah, for the first time ever, fikirlah pasal rakyat. Kami nak bajet ini lulus bukan sebab kami nak duit tu sangat, tapi kami tak nak lagi sekali berlaku kacau bilau dalam pentadbiran. Dan anda kata kalau berlaku PRU yang ke-15 nanti disebabkan oleh sikap mereka ini yang enggan mengalah dan juga enggan merundukkan ego masing-masing, cakap terus terang, rakyat mungkin akan melakukan protes dengan cara yang lain. Saya pun tak tahu macam mana. Tetapi kesabaran rakyat juga ada hadnya. Jangan diuji kesabaran rakyat dan jangan bermain politicking konon-konon atas alasan demokrasi. Okey? Keadaan sekarang berbeza. Sangat berbeza. Tunggulah keadaan betul-betul pulih dulu, baru suka hati kau nak main politicking macam mana sekalipun. Jadi, itu saja video saya. Ringkas saja, kita harapkan para ahli parlimen ini menjunjung titah bagi tuanku dengan membenarkan bajet ini lulus sekadar untuk memastikan kestabilan yang ada pada kita kini dapat dikekalkan buat sementara waktu. Okey? Tolong, sekali lagi, turunlah fikir pasal rakyat.
Okey. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi